السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah ataupun kelas kita yang berhubung dengan al-adhkar, zikir-zikir yang dibaca dan diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan orang yang beriman tidak asing dan tidak kosong daripada zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam kehidupan orang-orang yang beriman, dia memulakan harinya, paginya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menutup ataupun dia mengakhiri kehidupannya ataupun harinya pada waktu petang dengan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bagi orang-orang yang beriman, dia tidak boleh kosong dan dia tidak boleh lalai daripada dua waktu ataupun dua tempat yang sangat penting, permulaan siang ataupun permulaan hari, iaitu pagi. Selepas kita menunaikan salat subuh, kita membaca zikir-zikir pagi. Mudah-mudahan zikir-zikir itu menghidupkan hati-hati kita. Kemudian apabila kita selesai menunaikan salat asar, kita membaca zikir-zikir petang yang sabit dan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan ulama menyebut bahawa sesiapa yang tidak meninggalkan zikir pagi dan zikir petang, dia terselamat tergolong daripada golongan orang-orang yang lalai. Maksudnya, sesiapa yang tidak membaca sekurang-kurangnya zikir pagi dan petang, dia termasuk daripada kalangan orang yang lalai. Jadi untuk nak selamatkan diri tuan-tuan dan diri saya daripada kita tergolong daripada kalangan golongan kelompok orang-orang yang lalai yang dicela di dalam Al-Quran, Al-Ghafilun, kita hendaklah memastikan paling kurang kita tidak meninggalkan zikir pagi dan zikir petang. Mudah-mudahan kita terselamat daripada termasuk daripada kalangan orang yang lalai. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tajuk kita pada malam ini masih berhubung dengan al-adhkar ataupun zikir-zikir yang warid dan sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang menariknya, di awal permulaan tahun baru ini Masihi, kita nak mengambil sedikit perbincangan
berhubung dengan zikir yang selalu kita dengar, kita baca paling kurang 5 kali sehari. Baik mereka yang diberikan amanah ataupun mereka yang mendengar bacaan dan laungan tersebut. Apakah zikir yang saya maksudkan ataupun yang saya cuba nak kongsi pada malam ini? Yang kita semua, alhamdulillah, di Malaysia, di Perlis, mendengar bacaan ataupun zikir ini 5 kali sehari. Bahkan ketika dalam keadaan COVID-19, perintah berkurung, tetap zikir ini dikumandangkan, tetap zikir ini dilaungkan, tetap zikir ini dibaca. Dan kita semua mendengar dan menjawab, menyahut apa yang disebut oleh muazzin, iaitu zikir yang saya maksudkan azan. Azan itu dalam bahasa utaranya dia panggil bang, kan? Tolong bangsat, kan? Kita kena baca, bagi ada tanda baca, kan? Kalau kita bubuh koma, artinya tolong azan sekejap. Tapi kalau kita baca terus, tolong bangsat, kan? Dia jadi bangsat. Perkataan yang buruk, kan? Tolong bangsat, kan? Okey. Atau kalau kita nak kata sekarang dalam bahasa utara ni, pila ni, artinya pi sekarang lah. Kalau dia kata tolong bang sekarang, dia sebut dalam istilah tolong azan sekarang ni, dah masuk waktu ni, tolong azan sekarang. Kalau kita cakap dalam bahasa utaranya, tolong bangla, kan? Kalau dia baca iqra bi wasal, kalau dia baca dengan sambung, tolong bangla, kan? Istilah ni kadang-kadang para ulama kata tidak ada pertikaian dalam istilah ni. Kita nak, artinya apa yang kita faham daripada istilah tu, kan? Kalau tuan-tuan faham bang tu dengan maksud azan, okeylah, kan? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimah-kalimah yang terkandung di dalam azan ialah kalimah-kalimah yang juga dinamakan zikir. Dinamakan zikir. Artinya orang yang melaungkan azan, atau dalam istilahnya muazzin, atau kita panggil Bilal. Bilal ni bukan orang yang azan. Bilal ini ialah nama sahabat yang dilantik dan dipilih oleh Nabi untuk melaungkan azan. Artinya Bilal dia merujuk kepada nama orang, dia merujuk kepada nama manusia. Jadi kalau istilah yang betulnya tukang azan, muazzin. Jadi jawatan tu ialah jawatan muazzin. Cuma muazzin yang pertama dalam sejarah umat Islam yang dilantik dan dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyiduna Bilal bin Rabah. Kita kenal, kan? Seorang hamba yang dibebaskan oleh siapa? Asalnya Bilal ni hamba, abdun. Artinya dia ni kata apa, slave, kan? Dibebaskan oleh Sayyiduna ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dibebaskan, dibeli, dibayar, ditebus dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal, dia menjadi muazzin yang pertama dalam sejarah. Pasal itu kita sebut Tok Bilal, kan? Tok Bilal. Tapi muazzin lah, artinya orang yang melaungkan azan, muazzin.
mereka ini sedang berzikir kepada Allah. Artinya orang yang azan tu dia sedang berzikir kepada Allah. Dia sedang melaungkan zikir dengan dia menyebut kalimah-kalimah mentauhidkan Allah, kalimah yang membesarkan Allah, kalimah yang mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Apapun urusan, pekerjaan yang dilakukan, hendaklah ditinggalkan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu falsafah ataupun hikmah dimulakan dengan Allahu Akbar, untuk nak bagi tahu dekat kita bahawa apabila muazzin azan, apa sahaja yang sedang dilakukan oleh kita tidak lebih besar daripada panggilan azan. Dia mula dengan Allahu Akbar, dia tak mula dengan Subhanallah, Alhamdulillah. Dia mula dengan Allahu Akbar. Sebab itu kita meninggalkan segala pekerjaan kita, urusan kita, kita menyahut seruan azan. Allah menyebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang selalu kita baca, walaupun dia merujuk kepada salat Jumaat, tetapi ia satu isyarat. Idza nudiya lis-salah, Quran kata idza nudiya lis-salah, apabila diseru, dipanggil, kamu mendengar laungan azan, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingati Allah. Fas'au, segera. Quran gunakan perkataan bersegera. Wazarul bai', bukan setakat bersegera, wazarul bai', wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ini kira apa, berkait dengan apa? Semayang Jumaat. Pasal itu ada hukum jual beli selepas azan Jumaat. Cuma semalam saya cerita sikit lah pasal dah tersebut azan Jumaat ni. Semalam ada seorang seorang tokoh lah, seorang tokoh dalam satu majlis. Dia sebut kepada sahibus samahah, Datuk Mufti. Dia tanya satu soalan, tapi jawapan Mufti itu menarik lah juga. Saya kongsi lah, sebab saya pun ada tepi tu, dengar lah. Tokoh ni saya tak boleh sebut lebih-lebih lah, sebab kita tuan kenal. Dia tak ada masalah apa. Dia tanya, dia kata, bila Perlis nak tukar cuti hari Jumaat, kan? Sebab kita kebanyakannya bila dikaitkan dengan Islam, kita akan sinonim cuti hari Jumaat. Sedangkan nas tak sebut tentang cuti Jumaat ni. Jumaat ni bukan, tak ada nas yang kata kalau kita ikut sunnah kita kena cuti hari Jumaat, ataupun Islam cuti hari Jumaat, tak ada. Cuma dia di atas pertimbangan siasah, politik, maslahah. Pemerintah tengok macam hari Jumaat ni dia kalut, dia bagi cuti. Tak salah. Kita dengar bagi elok-elok. Negeri ataupun negara ataupun mana-mana kerajaan, pada pandangan siasah dia, pentadbiran dia, urus takbir dia, dia rasa maslahat untuk rakyat dia cuti hari Jumaat. Okey, tak salah dan tak berdosa. Tetapi mana-mana negeri yang tidak cuti hari Jumaat, tidaklah korang apa dia? Islam dia. Dia kata hampa tak apa-apa nak Islam sikit lah, pasal hampa cuti hari Sabtu. Patut kalau hampa nak Islam, hampa kena cuti hari Jumaat. Kenyataan ni tak benar. Sekali saya nak sebab cuti hari apa ni, dia bukan cuti ni, dia bukan ibadah yang ada nas jelas. Dia soal siasah. Siasah ni soal politik, soal pentadbiran.
Kan? Negeri ni nak bagi cuti hari apa, negeri ni apa, ikut. Mungkin Polis melihat pada Sabtu Ahad, Polis juga pernah cuti hari Jumaat, guna ubah. Ni semua di atas titah perkenal raja. Ada pertimbangan pemerintah. Dan soal ni, tasarruful imam manutun bi maslahah. Tindakan pemerintah dibuat di atas maslahat rakyat dia. Dia mungkin tengok hari Sabtu Ahad ni lebih manfaat untuk rakyat dia dan sebagainya. Cuma saya pun agak setujulah apabila tokoh ni kata, pasal apa tak cuti hari Jumaat, ataupun bila nak cuti hari Jumaat. Datuk pun jawab, betul kita melihat bahawa mudarat lebih besar kalau kita pergi cuti hari Jumaat. Alasan dia apa? Saya ingat kalau tuan-tuan pergi cuti hari Jumaat, tuan-tuan akan pergi duduk di mana? Tak Danuk, Hak Nyai. Tak Hak Nyai, Tanjung Po. Tak Tanjung Po, Pak Bara. Buku biru tu yang RM10 tu, hari Jumaat penuh duk cok pergi belah tu. Jadi pertimbangan dia, oleh kerana Jumaat tu tak cuti, kita tak pi mana, maka dia seolah-olah mengikat untuk kita mai sembahyang Jumaat. Tapi ini dia panggil pandangan. Tak semestinya pandangan ni betul, tak semestinya pandangan ni pandangan, dari sudut pandangan. Artinya kalau cuti hari Jumaat, tak dan pukul 9 di mana? Aman lah. Dia akan pergi dengar khutbah di Aman Central, sahih dah. Hang duk mana hari Jumaat pukul 10. Dia kata aku duk Aman ni, cari baju Jumaat pula aman lagi. Kan? Jumaat penuh dengan orang Kedah, Sabtu penuh dengan orang Perlis di Aman tu. Artinya apa? Saya nak abang, bukan kita nak kata apa, tapi saya nak bagi tahunya pertimbangan kita macam tu. Kerana apabila cuti orang kan keluarlah. Bila musafir, kalau dia musafir, artinya apa? Dia tak wajib Jumaat, walaupun di sisi mazhab al-Imam Syafi'i dia ada rincian sikit. Dia kata kalau you keluar sebelum subuh, you tak wajib Jumaat. Tapi kalau you keluar lepas subuh, you kena Jumaat. Ini di sisi mazhab Syafi'i lah. Sebab Jumaat ni dia tak wajib pada musafir. Pasal itu kalau tuan-tuan pergi KL hari Jumaat, tuan-tuan pergi duduk menilau dalam KLCC, tuan-tuan seorang je lelaki Melayu takhir, yang lain semua perempuan. Pasal semua orang pergi Jumaat, tuan-tuan duduk melilau kot. Kan? Duduk melilau. Tapi tak apalah musafir. Tapi semua saya nak sebutnya, itu pertimbangan kita. Kan. Dan kita di Perlis ni alhamdulillah tak kalut manalah nak pergi Jumaat kan, sebab jalan tak jam kan. Balik boleh balik awal. Nak siap pergi awal tu tak ada isu lah kan. Saya 3 kali dah Jumaat tak dampi. Pasal apa? Sampai rumah pun orang dah bang, jadi saya tak dampi. Rumah di mana? Rumah Padang New, masjid Gua Gajah. Jauh nak pergi. Kerja ATM. Dan sangkut tang mana? Sangkut tang susur keluar daripada Damansara tu. Tak payah duduk sembang lah. Perlis ni pimai. Orang Perlis ni kira rahmat. Dia boleh kerja, dia boleh makan pagi di rumah, dia boleh balik makan tengah hari di rumah, dia semua dia boleh buat rumah, dia boleh pergi kerja. Yang punya kata rahmat tu kan, keluar pintu belakang, masuk pintu pejabat. Yang mana mungkin rezeki ni kita tak ada di negeri lain lah. Tapi saya nak sebutnya, Allah kata idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Tinggalkan segala urusan jual beli. Di hujung ayat itu Allah kata wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Quran membuat perbandingan mana lebih baik kan, perniagaan ke urusan dunia dengan mengingati Allah. Baik. So muazzin yang azan ni dia zikir kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Pasal itu kita kena berebutlah kalau ada ruang nak jadi muazzin ni. Cuma muazzin ni dapat pahala besar lah, tapi dari segi elang ni
paling sengkek sekali muazzin lah. Kan? Jadi orang yang jadi muazzin ni betul-betul ikhlas lah kan. Pasal elong dia sikit. Kalau orang tawar saya jadi muazzin pun saya tak mau. Kan? Tapi Nabi kata apa? Daripada Umar Al-Khattab. Daripada Umar Ibnu Al-Khattab. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang orang yang azan ni. Sebab dia punya kalimah-kalimah dia besar. Azan ni. Nabi kata satu orang muazzin apabila dia melaungkan zikir atau dia melaungkan kalimah azan itu dengan hatinya yang ikhlas, tulus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia membesarkan Allah dengan ikhlas. Karena bukan senang kita nak ikhlas azan ni. Dan kita tak kata mana-mana muazzin lah, kan? Artinya bila dia azan tu, dia kena perbetul niat dia. Dia tak boleh kena nak tunjuk dia sedap suara, kan? Dia tak boleh lah, dia kena betul lah. Dan azan ni bila kita dialah mana boleh. Tak ada satu orang Allahu Akbar. Awak pelan, aku takut riak. Tak boleh lah, dia kena kuat. So bila kita buat secara kuat, dia akan mengundang apa? Masalah pada hati kita. Kan? Apatah lagi kalau orang puji, sedap suara. Mula-mula mungkin ikhlas. Tapi bila mari pujian, mari komen-komen ni, dia jaga. Sebab itu Nabi kata apabila muazzin melaungkan azan, dia menyebutnya dengan hatinya yang ikhlas, semata-mata untuk dia memanggil dan membesarkan Allah. Dan azan ni syiar ni, azan ni syiar, lambang agama. Sebab itu kita kena kuat azan ni, kena bagi derah azan pasal dia syiar. Syiar artinya lambang agama. Kita kena tunjuk ke orang, tak boleh sembunyi. Pasal itu azan dia kena, speaker kena kuat. Pasal itu di zaman Nabi masa tak ada speaker, di atas menara, kan? Dia kena syiar, artinya benda tu tanda Islam, tanda tegaknya Islam dalam satu negara, dilaungkan azan. Azan. Pasal itu walaupun masa Covid PKP tu kita kena azan juga. Nak syiar tu tak boleh padam azan. Nabi kata orang yang azan, nak abang kata besarnya fadilat zikir azan tu, nak abang kata hebatnya orang yang azan tu, dia masuk ke dalam syurga dengan azan tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. So ini besar. Kita yang dengar ni mesti rasa dengki. Yang ni boleh. Tuan-tuan dengki boleh. Dia duk melaungkan zikir, dia duk baca zikir, dia duk sebut zikir yang mana kalimah-kalimahnya begitu besar, agung. Kita yang dengar ni takkan tak mau nak buat apa, mau nak sengap saja. Kita pun jawab. Mudah-mudahan kita juga mendapat fadilat tersebut. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW mengarahkan supaya kita jawab. Sebut apa yang disebut oleh muazzin. Jadi artinya tuan-tuan, kita rasa, bukan hasad, tapi kita rasa rugi kalau kita tak boleh ada kesempatan nak melaungkan azan. Orang yang mendengar laungan azan dan mengetahui fadilat besar azan, dia juga kena ajak diri dia untuk jawab azan, untuk dia dapat kelebihan tu, untuk dia dapat fadilat tu, dia kena jawab. Dan hukum jawab azan ni sunat, dia tidak wajib. Tapi kita tak boleh lah, ala dia sunat dia, kan? Dia bukan wajib. Tak boleh lah, pasal ada arahan daripada Nabi SAW yang mana Nabi SAW arahkan kita untuk jawab. Walaupun di sana ada riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahawa tak wajib untuk kita jawab. Jadi nombor satunya apa dia? Jawab azan ni ada fadilat, ada kelebihan dia. Yang kedua, hukum jawab azan sunat.
Kerana di sana ada athar daripada Umar Al-Khattab. Athar artinya perbuatan sahabat. Kalau Nabi dia panggil hadis, kalau perbuatan sahabat dia panggil athar. Ada athar di mana Umar Al-Khattab duduk di atas mimbar ketika itu azan. Athar Umar ketika itu azan. Ada di kalangan sahabat yang bercakap ketika azan, dia tak jawab. Dia tak jawab. Athar Umar. Dia duduk bercakap. Umar duduk atas mimbar, Jumaat lah. Umar duduk atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan. Baik. Ketika Umar duduk di atas mimbar, sekali saya akan jawablah beberapa isu berkaitan azan ni, tapi kita bagi clear dulu. Ada di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Tuhan meridai mereka semua ni, bersembang, bercakap ketika azan. Apabila selesai azan, Umar memulakan khutbah. Ketika itu mereka berhenti bercakap. Di atas perbuatan inilah para fuqaha menyatakan bahawa menjawab azan ni tidak wajib. Walaupun ada di sana hadis yang kata, Nabi kata, apabila kamu dengar muazzin sebut faqulu, sebutlah macam apa yang disebut oleh muazzin tadi. Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Zikir sekurang-kurangnya, kalau tuan-tuan tak baca yang lain pun 5 kali sehari, tuan-tuan zikir Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah. Itu semua apa dia tu? Allahu Akbar, takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud kan? Syahadatain. La haula wa la quwwata, hauqalah. Apa dia lagi? La ilaha illallah, tahlil. Semua tu zikir. Takkah rugi satu orang bila dia dengar orang berzikir, besarkan Allah, dia tak join. Tetapi fardiyah secara individu lah. Dulu mereka buat kalut zikir berduit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kau buat Allahu Akbar. Ini semua tuan-tuan benda-benda yang menyebabkan azan tu tak sah. Okey. Baik. Athar ini juga, apa yang berlaku ini juga menunjukkan apa? Bolehnya bercakap ketika azan. Cuma kita jangan sampai cakap. Ada hadis orang baca lah, siapa yang bercakap ketika azan, bila dia mati dia tak boleh mengucap. Dahsyat. Dahsyat tak boleh mengucap. Dulu mereka cerita Al-Qamah, anak derhaka, tak boleh mengucap. Pasal derhaka dekat mak dia, sampai Nabi nak bakar. Lepas tu mak dia mak dia kata, okeylah Rasulullah, aku maafkan. Barulah dia boleh mengucap. Rasulullah pun tak jadi bakar. Kita pun ceritalah zaman berzaman pada zaman dahulu. Cerita ni cerita yang tidak benar. Cerita tentang Al-Qamah tak boleh mengucap, Nabi nak bakar, itu tak benar. Kemudian mari pula cerita satu tak boleh mengucap, siapa yang duk cakap ketika azan. Mari pula cerita yang kedua. Kononnya ada hadis, sesiapa yang bercakap-cakap ketika azan, mayatnya akan menjadi berat. Jadi mana-mana jenazah yang tuan-tuan usung berat tu bercakap ketika azan lah. Usung-usung habis berat, sakit bau aku, dia ni cakap masa rombang ni. Kan? Sedangkan berat ringan ni tidak membuktikan apa-apa. Orang kurus ringan, orang gemuk berat. Kadang-kadang bila tuan-tuan usung ringan, memanglah ringan, hang duk tang tu tak kena pun stray tu, dia duk buat berlakon yang lebih. Saya pernah juga usung-usung. Awak tak rasa apa? Memang tak rasa apa, pasal kita rendah, depa angkat tinggi, kita hanya acah lebih.
Ringan lah jenazah. Hang ringan, yang belakang tu tak sangka dah duk tanggung azab. Berat. Terkapit tangan-tangan ni. Kan? Macam orang semayang tasyahud. Tasyahud, tawaruk, iftirah tu kan. Duduk. Dia duduk. Dia punya duduk punya bagus, baca punya bagus. Yang kawan tu gaut, dia pergi duduk atas kaki kawan gaut tu. Yang ni dia panggil apa? Bahagia di atas penderitaan orang. Lepas tu duk bagi salam kat kawan tu. Assalamualaikum. Kawan tu pun tengok, besar kecil, besar kecil. Duduk atas kaki dia. Yang ni semua bukanlah benda rukun. Kalau kita tak boleh duduk apa? Tawaruk. Iftiras tu kaki, pungkok duduk atas kaki. Tawaruk ni pungkok duduk atas lantai, punggung kita duduk atas lantai. Kalau kita tak boleh duduk, kita duduk macam biasa, tidak merosakkan salat. Cuma jangan kita oleh kerana nak tawaruk sangat, kita pergi buh atas kaki orang. Kan? Itu tak betul ya. Baik. So, artinya di sana sunat kita jawab. Okey. Apabila kita faham kata sunat jawab, maka kita akan boleh memahami hukum-hukum yang lain. Misalnya macam mana? Okey. Tuan-tuan masuk ke dalam masjid, bertembung di antara dua sunat. Apa dia? Masuk dalam masjid, orang azan. Jawab azan sunat. Pada masa yang sama, tuan-tuan juga dituntut untuk tahiyatul masjid. Yang mana tahiyatul masjid juga, apa hukum tahiyatul masjid? Jumhur fuqaha sunat. So bertembung di antara dua sunat. Satu jawab azan sunat, tahiyatul masjid sunat. Okey, faham? Ramai orang dia tak tahu nak buat hak mana. Lalas sekali jawab pun tak, mayang pun tak. Ya, okey. The best afdalnya kita mengambil kedua-dua sunat ini. Kita mengambil kedua-dua sunat ini. Artinya kalau ada ruang dan peluang untuk kita jawab azan, lepas daripada jawab azan ada ruang untuk kita salat, ini yang terbaik. Tak meninggalkan mana-mana sunat. Ambil dua-dua. Masuk tu jawab azan, lepas tu semayang. Dua-dua dapat. Tetapi kalau dalam kes Jumaat umpamanya, muazzin dah azan, diperlih terus dia akan baca khutbah, kita kena diam, duduk dan dengar pada khutbah tersebut. Ketika itu kita memilih salat tahiyatul masjid dengan kita meninggalkan sunat jawab azan tadi. Dia kata saya nak buat dua-dua. Boleh, hang mai pergi awal. Bukan masalah masjid, masalah hang. Mai pergi awal. Ini dia mai apa muazzin kalut bang? Macam semayang raya, depa duk salahkan masjid. Apa masjid tu semayang raya awal? Banyak orang ni nak main raya bulan 3 ni. Kita akan lama lah bulan 1, puasa bulan 3. Kan? Apa masjid tu mayang awal? Apa tu masjid tu mayang awal? Masjid tu tak sembayang awal, hang tu main sayuk. Kan? Dia yang main sayuk. Pasal apa dia main sayuk? Sebab tu imam dah habaq dah semayang pukul 8 suku, dia main 8.30. Bila tu imam habaq? Tu imam habaq masa subuh. Tu dia lah, lebih baik hang jangan komplain. Bila hang komplain, dia kuih terbuka. Terbukanya apa? Hang mai semayang sunat raya, hang tak mai semayang wajib subuh. Oh, tu imam habaq subuh. Lepas subuh tu imam habaq. Memang tu imam akan habaq lepas subuh. Kita akan semayang raya 8 suku. Dia masa tu imam habaq, dia duk merekod, belengkang. Tu tak kasak tu, tak maki orang tu. Itu kira okey lah kan. Saya cakap tu benda yang betul. Bukan saya kata dia bodoh ke apa, saya tak maki. Saya pun jaga juga dengan bahasa saya. Betul lah dia belengkak, dia merekod bahasa utara. Lepas tu dia maki-maki, dia buat kelut. Memang orang dah semayang. Ataupun memang orang dah baca khutbah. Apa tu imam lambat, apa tu imam kalut semayang awal apa semua. Tak awal, dia sayuk. Kan? Ini kadang-kadang dalam hal kita. Lepas tu dia bagi cadangan. Saya rasa macam inilah tu imam, tahun depan azan.
azan. Kan? Bagi elon tambahan azan raya, Bilal pun dia jadi syok. Tahun depan oleh kerana kita tak mau bagi orang tak ada sembahyang raya dan bagi orang semua puas hati, kita akan azan raya. Kalau ada siapa-siapa bantah, kita akan bagi tahu apa salahnya baik. Kan? Tiba-tiba hari raya tahun ni Masjid Muhammadiyah ban. Saya ingat yang haid pun terkejut pakai telekung mai. Bini dia kata, "Hang bukan tak boleh sembahyang." Depa azan baru nak kiamat dah. Kan? Mai. Kan? Pasal apa kita tak azan untuk sembahyang raya? Sedangkan dia benda yang baik. Kalau di atas alasan apa salahnya benda baik, tentu tak salah. Pasal itulah agama ni, kalau kita nak berhujah apa salahnya benda baik, ada tak hadis larang? Kalau orang tanya kita bang, lepas tu orang kata apa pasal hampa bang raya? Mana boleh bang raya? Kita akan tanya dia balik lah, lagu mereka duk guna tu, ada hadis larang? Ada hadis larang bang raya? Tak ada. Dari sudut larangan tak ada. Apabila tak ada larangan, boleh ya? Kalau sebab itu kita kata azan pada tempat dan waktunya. Azan ni dia, apa makna azan? Untuk memberitahu masuknya waktu. Itu tujuan azan. Azan ni nak bagi tahu kata masuknya waktu. Pasal tu muazzin dia tak boleh azan awal. Dia tahu dia mai awal ni. Mai awal ni bubuh dulu lah. Tak boleh. Kan? Kalau orang tanya pasal apa azan awal? Mana bagus? Lewat ke awal? Ada hadis larang awal? Hampa pun pandai-pandai lah dengar bang tengok dulu jam. Kalau artinya azan tu tujuan. Pasal tu azan kita buka speaker luar. Speaker luar. Pasal kita nak bagi tahu. Pasal tu bila kuliah kita berhenti sat, bagi laluan pada azan. Pasal dia syiar. Dia syiar. Mesti bagi dengar. Ada orang yang mungkin duk tunggu nak sembahyang di rumah, kita bagi tahu. Kan? Kuliah pun berhenti sat, bagi azan. Okey. Sebab itu kita tak azan bukan pada tempatnya. Kita mudah ya. Azan ibadah. Ibadah tauqifiyah. Di mana Nabi azan, kita azan. Di mana yang Nabi tak azan, kita tak azan. Itu yang dia panggil ittiba', ikut, bukan payah. Di mana Nabi bang? Bila Nabi bang? Nabi bang bila masuk waktu. Nabi pergi Mekah, Nabi pergi haji, Nabi pergi umrah, Nabi tak bang. Boleh tak Nabi nak bang? Lebih pada boleh. Tapi ada tak Nabi kata Bilal azan? Tak. Tak azan. Masuk rumah. Ada di kalangan sahabat, bukan sahabat tak ada masuk rumah. Azan 4 penjuru. Oh ni masyhur lah amalan ni. Kita pun habaq kat anak kita bila masuk dalam rumah baru ke, masuk dalam bangunan baru ke, azan 4 penjuru. Tak tahulah 4 penjuru tu kira macam mana, timur, barat, utara, selatan kan, tapi 4 penjuru. Dia pun pi tang lubang, pi tang nibang, pi tang lubang, pi tang nibang, mayang dak pun. 4 penjuru. Kita tengok balik hadis-hadis Nabi, bukan payah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Dan tengok juga kaul para ulama, pandangan-pandangan para ulama dalam isu ni. Ada tak amalan pibang 4 penjuru ni apabila naik rumah baru? Sedangkan ada petunjuk daripada Nabi bila kita masuk rumah baru ke atau tempat rumah baru ni, tak semestinya rumah baru buat. Kita baru pi pun dia kira baru jugalah. Kita baru masuk rumah lama kita sewa, kira barulah untuk kita. Nabi suruh kita baca suratul Baqarah, tapi Nabi tak suruh azan. Kalau kita kata apa salahnya baik, nampak? Sebab tu tak boleh guna alasan apa salahnya baik. Ada tak? Pasal yang ni ibadah. Sebab itu ada video azan tahun baru.
Yang pertama tuan-tuan, saya nak habaq ni, tahun baru yang kita sambut 2024 ni, dia bukan tahun baru Islam. Dia tahun baru Masihi. Tahun baru apa ni? Berdasarkan kiraan kepada Nabi Isa kan. So tahun tu sendiri pun dah bukan Islamik ni lah. Kita hijrah kalau nak bang, kalau munasabah nak bang pun awal Muharram pi bang tu nampak masuk akal sikit. Ni Masihi pi bang. Yang kedua, pada zaman Nabi ada tak permulaan bulan baru? Bulan baru, tahun baru ada tak? Ada. Masuk bulan baru, masuk pada tahun baru walaupun dia tak ada tahun kiraan yang teratur, dia ada tahun hijrah, dia ada tahun apa, gajah, ada artinya tahun, permulaan tahun. Pasal itu Nabi kata kita akan menunaikan haji pada tahun yang akan datang. Artinya ada perubahan tahun dan bulan itu. Ada tak riwayat Nabi bang? Ada tak riwayat? Dan kita pula sinonim kalau ada bang, ada lepas bang apa dia? Lepas bang qomat, lepas qomat mayang. Lebih baik lepas bang qomat, lepas qomat apa mayang tu? Orang tanya mayang apa? Semayang 2 rakaat sunat tahun baru. Sahaja aku semayang sunat tahun baru 2024, sunat atas aku kerana Allah Taala. Ada ke? Apa salahnya? Nak mayang bukan nak bergencok. Ada larang ke nak mayang tahun baru? Dan tahun baru ni bukan Masihi saja, ada lagi tahun baru apa? Cina. Tahun baru apa? Tahun baru Cina, tahun naga, tahun gajah, tahun gajah. Tahun naga, tahun ni tahun apa? Tahun ayam. Maka kita pun banglah pada tahun baru Cina. Mereka buat terkejut. Awak dah jadi pelan tak ketahuan ni. Lama tak kuliah, tak tahu suruh pergi bang tahun baru Cina. Tahun baru Masihi hampa pergi bang, tahun baru Cina hampa tak mau bang. Apa beza tahun baru Cina dengan tahun baru Masihi? Ada beza. Tuan-tuan yang bijak pandai ahli nujum di Beringi Rendang. Ni semua ni ahli nujum di Beringi Rendang ni. Ada tak beza tahun baru Cina dengan tahun baru Masihi? Tak ada beza. Ia satu kiraan tahun. Maka kita bang pada semua tahun baru. 2024 ni pun bukan daripada Islam, bukan daripada kiraan Islam, dia kiraan. Maka kita bang. Esok tahun baru mana tak bang? Beli kereta baru bang, beli rumah baru bang, masuk tahun baru bang, boleh bini baru. Apa tak bang pula? Awak abang duk tak duk bang, setiap yang baru itu padanya bang. Dia memang bang lah kan? Bang. Agama, apabila kita buka ruang untuk manusia reka dan manusia tokok tambah di atas baik, maka kita akan hilang ketulinan asal yang Nabi bawa. Kita tak tahu mana yang asal. Asal pada asalnya masuk waktu, kekal pada masuk waktu. Nampak? Itu apa yang kita nak sentuh sikit lah. Baik, hadirin mukminin, kemudian nak ringkaskan apa yang saya nak sebut ni. Apabila kita mendengar laungan azan, zikir-zikir yang dikumandangkan di dalam azan, di sana ada beberapa riwayat yang sahih daripada Nabi, zikir-zikir untuk kita baca ketika kita mendengar laungan azan. Artinya 10 minit, 15 minit azan itu dipenuhi dengan memuji Allah, dipenuhi dengan membesarkan Allah, dipenuhi dengan kita mengingati Allah. Best time untuk kita doa. Kan? Apa dia yang disuruh kita baca? Antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah
قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ini salah satu zikir kita dibaca, sunnah kita baca masa azan. Cuma di kalangan ulama mereka terpecah kepada dua pendapat. Dua-dua ni hujah ada, no problem. Nombor satu, bila kita nak baca raditu billahi rabba wa bil islami dina, cuma tu pun satu masalah. Masa muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kan? Tak ada tuan-tuan nak baca apa sih? Azan lu. Kita azan lu, tapi tuan-tuan tak boleh amal lagi lah pasal tak dapat hadis ni lagi kan. Tak apa, lepas ni saya akan ajak apa kita nak baca kan. Wallahu taala alam. Azan.
Okey. Bismillah. Baik. Kita sambung sikit. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi kata apabila kamu mendengar muazzin sebut macam tadi ni, asyhadu an la ilaha illallah, kita baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Dan ada tambahan dia, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ni kita baca bila? Okey. Kalau kita tengok riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam tajuk ni lepas daripada muazzin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selepas muazzin laungkan benda tu, kita sambung dengan wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bi islami dina. Ini kita baca selepas daripada ni. Cuma ada orang bila dia asyhadu an la ilaha illallah, kalau tuan-tuan perasan, dia ada buat satu amalan tiup ibu jari. Lepas tu dia sapu mata dia. Di atas apa bacaan dia? Wallahu alam, dia Allahumma afini ke apa dia baca tu, dia tiup. Lepas tu dia sapu mata dia. Fadilat dia, mata dia akan menjadi semakin terang dan cerah. Jadi bila dia dengar asyhadu an la ilaha illallah, dia pun sini buat macam tu, dia tiup, dia sapu. Mata dia kuih terang. Tiba-tiba dia duk amal kuih kelam. Dia baca kuih kelam, kan? Dia akan kata, macam mana hadis kata kuih terang tapi dia kuih kelam? Pertama, tidak ada hadis yang sahih, sabit, warid daripada Nabi tentang amalan sapu mata tu. Wa imma amalan tu ataupun bacaan, tak ada. Cuma yang kita ada daripada riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, ada hak yang baca macam ni. Cuma ada juga di kalangan ulama, dia pandangan yang kedua, dia kata apa? Baca lepas habis azan. Setelah kita baca doa lepas azan Allahumma rabbaha tu, lepas tu kita baca salawat. Salawat kalau boleh, kalau ada ruang dan masa, salawat yang terbaik kita perhabis sampai Ibrahimiyah. Maksudnya lepas daripada azan tu, kalau kita ada masa, ada ruang, kita baca bagi semua ni. Baca doa lepas azan tu, Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah tu. Lepas tu kita baca salawat, lepas tu kita baca raditu billah ni. Yang tu zikir yang Nabi ajar. Baik. Lastnya ada seorang sahabat, seperti mana dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Abdullah bin Amr, ingat, dia cerita apabila Nabi duk sebut kelebihan muazzin. Ada riwayat kata muazzin ni esok hari kiamat leher dia jadi panjang. Leher dia jadi panjang. Kalau kita bangkit pada padang mahsyar, kita tengok satu orang leher dia panjang, di dunia dia adalah muazzin. Dia bukan tangan panjang, leher panjang, dia muazzin. Artinya lelaki ni, Abdullah bin Amr cerita, lelaki ni tanya dekat Rasulullah, dia kata muazzin yufaddalun. Oi, muazzin boleh macam-macam. Yufaddalun artinya mereka ni dilebihkan. Tengok sahabat punya perangai, dia dengki benda yang bagus. Dia dengki orang yang dapat pahala lebih, dia dengki orang yang buat baik lebih, dia dengki orang yang dapat kedudukan lebih. Dia tak dengki dalam urusan dunia, dia dengki dalam urusan akhirat. Sahabat dengki, depa dengki, kuat juga dengki depa tu, tapi dalam urusan akhirat.
Dan kita tahu urusan akhirat memang boleh berdengki, tapi jarang kita nak berdengki urusan akhirat ni. La hasada illa fi ithnatain, kata Nabi, la hasada illa fi ithnatain, tidak boleh dengki melainkan dalam urusan dua benda, dua urusan. Pertamanya urusan apa? Orang yang ada ilmu, dia mengajar, orang dapat manfaat. Yang kedua, orang yang diberikan harta, dia bersedekah harta dia bifuduli amwal, dan dia mendapat pahala. Yang ni kita dengki. Artinya dalam urusan akhirat boleh dengki. Pasal itu Nabi kata dalam urusan dunia, lihat orang yang lebih kurang daripada kamu. Dalam urusan akhirat, tengok orang yang lebih daripada kamu. Selesai. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita nak tenang, aman, damai, bahagia, sentosa, dalam urusan dunia kita tengok orang yang kurang, dalam urusan akhirat kita tengok orang yang lebih. Kita selamat. Jangan terbalik. Dia tak pasal apa hang sembahyang lohok subuh dah. Okey ya. Dia Jumaat dah. Kalau kita. Dia bandingkan, dia kata satu orang dia sembahyang apa? Tak cukup, dia bandingkan kawan dia sembahyang Jumaat saja. Bagus dia lah. Hak yang sembahyang Jumaat pun dia ada bandingan dia. Dia kata pasal apa aku tengok hang 5 waktu dak, tiba-tiba hang sembahyang Jumaat, tiap minggu hang Jumaat tak pernah tinggal. Dia kata okeylah juga aku Jumaat seminggu sekali, kawan tu setahun sekali. Ya, mana bagus? Tentu bagus dia. Kawan ni tunggu raya baru nak sembahyang. Tu yang dia tak tahu, kata masjid tu kat pintu tu belaga memang bang belaga. Dia kata sudah tukar ke? Kan? Hadirin mukminin, dalam urusan akhirat kita kena tengok orang yang lebih daripada kita. Dengki, lawan. Macam mana? Kita tentu nak buat lebih daripada dia. Baik. Apabila dia kata macam tu, Nabi kata okey, untuk hampa pun ada. Semua dapat. Muazzin tak muazzin semua dapat. Artinya ada benda yang Tuhan bagi. Ambil hak ni, iaitu qul kama yaqulun, sebut seperti mana yang mereka sebut. Fa idzan tahaita, apabila habis sebut, fas'al tu'tah, doa apa yang kamu nak doa, tu'tah, Tuhan confirm bagi. So kita bila dengar macam tu, kita tak rasa galak lah, walaupun ada kelebihan muazzin semua tu, tapi di sana kita juga akan dapat satu benda yang besar. La yaruddud du'a, tak ada satu doa yang ditolak di antara dua azan. Kan dalam hadis Nabi kata la yaruddud du'a bainal adhan wal iqamah, tak ada doa yang Tuhan akan tolak kalau dia minta masa azan dan iqamah. So yang tu bagi macam fair, muazzin dapat bahagian dia, kita ada bahagian kita. Mudah-mudahan kita dapat amalkan benda. Hadirin mukminin, artinya bila kita dengar azan, ada beberapa zikir, wirid yang kita kena baca. Masa ni kita selawat. Peliknya, dia akan jadi masalah lah apabila hidupnya satu amalan yang Nabi tak buat, akan dilupakan satu amalan yang Nabi buat. Dia punya sipir dia macam tu. Hak Nabi ajak, mereka tinggal. Bila mereka buat, siapa-siapa lah, apabila seseorang buat benda Nabi tak ajak, dia punya implikasi dia apa? Dia tak buat hak benda Nabi ajak. Apa dia? Saya bagi contoh, terus. Senang, kita pun nak tangguh dah. Sunnah yang diajar oleh Nabi, berselawat selepas azan. Yang tak diajar oleh Nabi, berselawat sebelum azan. Yang tu Nabi tak ajar. Tak payah duk kono, tak payah duk bincang, Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar selawat bila? Lepas azan. Auzubillahi minasyaitan. Auzubillahi minasyaitan. Auzubillahi minasyaitan. Allahumma shalli. Kita dengar pasal dia dah bubuh mic tau. Auzubillahi minasyaitan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Allahu akbar. Yang ni Nabi tak ajar. Lepas pada azan, dia tak selawat. Apabila hidupnya satu benda yang tak diajar oleh Nabi, mati apa yang diajar oleh Nabi.
Pi dekat mikrofon tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Habis pada tu selawat. Yang ni Nabi ajar. Dia tak apa salahnya kita buat awal, kita buat hujung. Kan? Habis. Kan? Maka kita akan buat lagi apa? Lekeh lah. Lah ni macam ni. Setiap kali selepas azan, sebelum Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, asyhadu an la ilaha, Allahumma salli ala, bubuh terus semua. Habis satu lapas selawat, habis satu lapas selawat, habis satu lapas selawat. Tengah jam baru habis bang dia. Kalau orang tanya, sakan hang selawat? Apa salahnya? Maka dalam agama ni tak ada apa salahnya. Tak buat macam Nabi buat, itulah besar kesalahan. Kita nak abang. Tidak mengikuti apa yang diajar oleh Nabi, itulah sebesar kesalahan. Kerana agama ini ialah Nabi. Nabi tak buat, kita tak buat lah. Apa susahnya? Maka hadirin mukminin, azan ni dia bukan main mangkik kita piduk bang tak tahu hala. Lafaznya datang daripada Nabi. Syariat itu diajar oleh Nabi. Tidaklah Nabi main nak panggil orang semayang ni, Nabi bukan ikut suka. Pasal itu kita tengok di tempat mana pun selaras nak panggil orang semayang, azan macam mana, lafaz dia macam ni. Pasal apa? Semua sama, kerana itu syariat Nabi. Di Perlis ke, di Thailand ke, di mana ke, tuan-tuan pi orang akan bang. Kita pun faham bila bang masuk waktu. Tapi bila agama tambah pi, nanti dulu. Tuan-tuan dengar orang bang, nanti dulu. Bang apa abang tadi? Bukan bang dah. Yang ni bang lain, bukan bang masuk waktu. Maka kalau hadirin mukminin, baliklah kita kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang disyarahkan oleh para ulama di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.